dah pukul 9.35 So kita mulalah. Okey. Hari ni kalau ikutkan yang saya paparkan ni, ini adalah kita punya lesson plan Kita punya lesson plan. Korang punya sekarang kita berada pada 20 hari bulan 1 2021 dan kita akan habiskan chapter 7 lah, chapter 7 1.2 tapi dia chapter 7 je lah food packaging So kita akan habiskan bab food packaging ni. So untuk diploma level dia tak ada spesifik tajuk, tak ada spesifik kod kursus food packaging lah, tapi nanti bila awak degree nanti dia akan ada kod special lah untuk food packaging sahaja Tetapi dalam diploma ni dia adalah sikit-sikit masukkan food packaging dekat food processing lah sikit kod, lepas tu dia ada masuk dekat kod-kod lain lah kalau mana yang mana ada kan. Tapi macam tu je lah, dia tak ada spesifik kod Okay, so hari ni 20 bulan 1 kita akan habiskan chapter 7. Lepas tu minggu last lah kan. So minggu depan dah study week. Lepas tu penilaian akhir. Penilaian akhir tu korang punya final online test tu lah. Okay, so all the best korang Okay, so kita akan masuk chapter 7. Okay, chapter 7. Food packaging. Kita mulalah Okay, chapter 7 food packaging. Chapter ni disediakan oleh Madam Awin oleh Madam Awin. So kita proceed lah Okay, food packaging ni dia punya chapter outcome lah chapter outcome. At the end of the chapter, students sepatutnya should be able to identify and describe basic theoretical and practical aspect of food packaging. Nombor 2, state and recognize food packaging technique for food product. Okay, ini dia punya outcome lah, tetapi yang paling penting sekali yang saya nak awak tahu adalah korang tahulah jenis-jenis food packaging, lepas tu food packaging apa sesuai untuk produk yang sesuai kan, macam produk contohnya jus, food packaging apa yang sesuai. Kadang-kadang sesuai tu tak bermakna satu je, sesuai tu bermaksud macam-macam pun boleh, macam contoh fruit juice boleh je letak dalam plastik, boleh letak dalam kaca, boleh letak dalam can food dan dalam aluminium apa can tu pun boleh juga. So kita boleh tahu macam-macam jenis lah supaya nanti reasonnya nanti bila korang kerja dekat industri nanti kalau tiba bos korang tanya produk dia sekian-sekian, so sesuai food packaging apa yang sesuai untuk produk dia. So nanti korang boleh suggest, sebab itu memang tugas kita kan sebagai food technologist, sebab untuk suggest benda tu lah. So inilah fungsi-fungsinya. So nanti at least korang belajar sikit. Ini sebenarnya sedikit je tau food packaging dia tidak sedetail kursus waktu degree nanti. Waktu degree nanti lebih detail lah food packagingnya. Tapi yang ni kita on surface dulu Okay. Okay, definition. Ini dia punya part-part, dia punya nota definition. It offers a food product protection from the environment plus convenience for retailer as well as consumer. Okay, maksudnya dia menyediakan protection. Tapi sebenarnya nanti awak tengoklah, nanti dia akan listkan packaging ni sebenarnya tujuan kita buat food packaging ni untuk apa sebenarnya. Kalau kita sebagai pengeluar makanan pun awak sebenarnya dah boleh expect dah. Contohnya kata sebuah soalan dia kata apakah fungsi-fungsi food packaging? Sebenarnya awak fikir sendiri je, jawapan dia sudah betul dah sebenarnya, sebab food packaging tugas dia untuk apa? Untuk contain makanan tu dan untuk memberi protection itu je sebenarnya. Tapi dia punya yang macam gambar-gambar cantik kan, macam dalam gambar bawah ni dia ada tulisan-tulisan ni kadang-kadang untuk attraction saja, untuk attraction dan kadang-kadang untuk bagi maklumat. Itu je sebenarnya, dia tak adalah. Tapi niat asal food packaging adalah sama macam kita pergi kedai contohnya kedai-kedai gerai tepi jalan jual nasi lemak ke apa ke, kenapa dia buat food packaging? Sebab dia nak protect makanan tu. Itu je untuk contain, sebenarnya untuk contain makanan dan untuk protect. Itu je tujuan asal je, tanpa tulis-tulis apa-apa pun. Tapi dah kita food teknologi dah maju, so model-model ni dah start buat cantik lah packaging, itu saja sebenarnya. Tapi kita go through lah Okay, use because food are perishable commodities, betul. Okay, it can be considered as a combination of art, seni, science dan teknologi that is used in the transportation and selling of food. Okay, the primary role of food packaging is to protect food product from the outside environment and from damage by abrasion, to contain the food and to provide consumer with information about ingredient and nutrition. Ini je dia punya fungsi dia. Ini pun dah logik dah.
dah logik lah, memang inilah asal-asalnya pun. Kalau macam masuk, cuma nanti tengok dia ada satu part-part yang baru lah dalam bila teknologi dah semakin baru, packaging tu pun dah jadi lain lah, packaging pun dah ada fungsi-fungsi yang baru kan. So kita tengok deh. Dah ada fungsi yang selain daripada hanya untuk contain dan protect, dia ada fungsi lain ya. Okay, the main requirement for food packaging is to maintain the safety, wholesomeness and good quality of product food product quality lah, to maintain quality product tu. Alright. Ini contoh-contoh packaging kan, kotak, ada can, ada UHT. Yang kira UHT punya container ni macam Tetra Pak apa ni, semua ni dah teknologi baru tau. Dia dah selain daripada untuk contain, dia dah buat untuk bagi dia tahan lama lah apa, so dia ada special lagi sebab teknologi dah maju kan. Okay, packaging can be defined as a method to protect and contain food with the aim of minimizing the environmental impact of our consumption. Okay. The Packaging Institute International (PII), a leading center for packaging, define packaging as an enclosure of product item. Ini sebenarnya apa yang diterangkan dalam nota ni semua banyak definition ni baru definition daripada orang yang berbeza, buku yang berbeza kan, just nak tunjuk benda dia sebenarnya technically sama je. Define packaging as an enclosure of product item or packages in wrap, pouch, bag, box, cup, tray, tube, bottle or other container form to perform one or more of the following function. Okay, ni fungsi-fungsi dia bagi PII pula. Ini kan, yang PII ni, Packaging Institute International ni ada punya definition ni untuk apa? Untuk containment. Okay, sama je ni. Protection, preservation, communication, utility dan juga performance. Okay, ini daripada PII Okay, if the device or container perform one or more of this function, it considered as package. Okay, penjelasan je lah dia punya definition. Alright. Jadi betul benarnya sama je, benda yang kuning ni je, sama je sebenarnya. Okay, fungsi. Function. Okay, packaging material have the 4 basic function of providing protection, communication, convenience dan juga containment. Ini asasnya, ini asas bukan asas lah, ini pun dah modern sikit sebab ada communication kat situ. Sebenarnya kalau asas dia protection je, protection dan containment je sebenarnya. Yang convenient ni pun dah advance sikit dah. Sekarang lebih advance lah, tapi ini asas di peringkat pertengahan lah Okay. Lepas tu dia ada yang baru lagi, traceability dan juga temper indication said to be the secondary function of increasing importance. Ini pun tambahan lagi, dia sebenarnya macam saya cakap tadi, dia punya pertama sekali kita buat food packaging adalah untuk protection dan containment sebenarnya. Containment, lepas containment dia dalam masa sama dia beri protection kepada makanan kita. Lepas tu kita startlah conteng-conteng macam dalam gambar atas ni kan, kita conteng bagi cantik semua, itu dah untuk communication. Lepas tu kadang-kadang yang convenient ni pula adalah packaging yang kadang-kadang macam dalam bentuk plastik, dalam bentuk ada pemegang lah, lepas tu ada senang penutup, senang buka, dia mudah untuk customer dah. So kadang-kadang dia sebenarnya nak tarik customer beli sebenarnya. Ingat kita nak tarik customer supaya beli tau. So customer beli, kita kaya lah. Itu yang tujuan utama sebenarnya. So bila kita nak macam tu, kita akan buat benda-benda macam-macam supaya customer makin mudah. Bila makin mudah, customer akan tertarik untuk beli. So jadi itu soalan wujud packaging yang ada atas, ada penutup lah, contoh macam dalam gambar tadi saya tengok. Gambar yang dash lady kita pilih kan ada penutup ni kan. So penutup tu lebih boleh buka cabut terus lah. So customer senang lah, tak payah nak sibuk nak pakai gunting lah semua kan. So itu menarik customer lah kan, menarik customer untuk membeli. Lepas tu ada function bawah ni, traceability dan temper indication. Traceability ni sebenarnya ability untuk packaging tu dikesan semula, dikesan. Contohnya kalau tiba-tiba ada berlaku kerosakan, customer kata produk ni ada tikus lah, ada lipas lah, ada kaki lipas lah, customer ni macam-macam. Kadang-kadang betul, kadang-kadang tipu. Diorang ni macam-macam hal. So bila kalau kata yang betul-betul lah, kita take it seriously lah. Kalau tiba-tiba yang menipu tu ada juga, menipu tu kita tak payah layan sangat lah. Sebab kita akan trace melalui barcode ataupun QR code yang ada dalam packaging tu. Tapi normally sekarang banyak packaging pakai barcode lagi. Okay, ada certain yang dah pakai QR. Tapi QR ni pun baru popular tahun ni, tahun lepas, 2-3 tahun lepas ni je yang popular. Dia teknologi dah lama tapi kita baru popular kan. Dan temper indication. Temper indication ni bermaksud, ini masuk dalam kursus, saya tak tahu degree ada ke tak, saya rasa macam tak ada. Temper indication ni lebih kepada food defense Food defense, dia bukan food safety, dia food defense. Food defense tu beza food safety kita nak halang supaya daripada customer sakit. Kalau food defense ni kita nak protect makanan tu daripada kena sabotage. Macam tu itu beza food defense Okay.
Temper indication ni salah satu food defense lah, di mana packaging makanan tu dia dicipta supaya dia contohnya kalaulah ada orang cucuk dia ke masukkan something dalam dia ke, packaging tu dah boleh bagi tahu. Bila tu dah tunjuk sistem-sistem. Contohnya yang contoh packaging yang lain lah kan, yang macam packaging tu kalau kita dah cabut dia punya ada contohnya nak buka tu kita cabut stiker. Bila kita cabut stiker je, kita nak pasang dia tak boleh. Dia dah tak nak lekat ataupun dia dah terkoyak ke apa ke, dia dah macam itu, maknanya dia dah mekanism temper indication, temper tu lah, dia dah protect dah makanan tu. Maknanya kalau once benda ni terbuka, you jangan beli. Kadang-kadang korang tengok kan dekat kedai ke, dekat pasar raya ke, kedai makanan, dia rasa ada bagi warning ni, sekiranya benda ni dah terbuka jangan beli. So dia dah cakap tau. So nanti pergilah pasar raya tengok kadang packaging yang ada macam tu, itu adalah kategori temper indication punya lah. Dia dah bagi tahu kan. So ini yang baru-barunya dah, which is good lah sebenarnya. Bagus sebenarnya yang ni, tapi nak jadikan dia wajib tu kesianlah dekat company kan. Tapi kalau dia apa ni, dia ada tu bagus lah. Ada tu bagus, very good lah kan. Okay, alright. Sekejap saya masukkan kawan awal dulu. Okay. Seterusnya, okay, protection. Ini dia terangkan satu-satu. Protection, one of the main objective of the packaging food is to protect it against spoilage, deterioration due to physical damage, chemical damage, biological damage. Okay, kebanyakannya biasanya kita nak protect dia. Ni yang asal lah, asal protection ni kita nak daripada biological damage sebenarnya. Kita nak protect dia supaya bakteria tak masuk. Bakteria tak masuk lah, sebab bakteria boleh rosakkan makanan. Okay, food spoilage bermula dengan bakteria, bukan bermula daripada kena penyek ke apa ke, tidak. Okay, so kita nak protect daripada itu dulu. Tetapi selepas along the way tu, tiba-tiba banyak lagi faktor lain yang menyebabkan kerosakan, chemical lah, lepas tu ada dipenyek lah, packaging lama tu kena penyek lah, so that's why dia cipta packaging yang lebih tahan lah untuk daripada penyek semua tu. Okay, betul. Nombor 2, communication. Communication, dia akan letak apa-apa maklumat di dalam packaging tu, nak bagi cantik lah. Maknanya kalau container atas macam gambar atasnya, ini just container untuk bagi protection sahaja. Tetapi yang bahagian bawah ni dia dah start tulis-tulis. Dah start tulis ni nak bagi, ada banyak lah. Satu nak bagi cantik, bila packaging cantik, orang suka je kadang-kadang itu antara cara nak menarik perhatian orang ni adalah packaging tu yang cantik kan. Dia packaging cantik kan orang beli lah kan. Dia kadang macam tu, tapi kadang makanan ni rasa sama je, tapi bila packaging cantik orang nak beli kan. Okay, tapi selain daripada itu sebenarnya communication punya method lah, communication method. So maknanya kalau salah satu, maknanya bila korang dapat berjaya buat packaging yang sangat cantik, akan menariklah orang untuk beli, menarik. Tapi kena faham dia at the end still produk tu sendiri, produk tu kena bagus. Tapi kalau packaging tu cantik juga, dia memang akan menarik orang untuk beli lah kan. Alright. Lepas tu tulislah apa nutritional content lah, apalah semua itu information yang korang nak bagi tahu dia, cara penyediaan, bila tarikh luput, semua tu kat sini lah kan. Kalau zaman dulu tak ada benda tu, okay? Tak ada benda tu. Okay, convenient untuk memudahkan, macam saya cerita tadi, senang nak handle, lepas tu mudah nak ajar lagi macam mana nak dispose di plastik, kena recycle lah apa tu, ada bagi tahu dari situ. Lepas tu product visibility, mudah untuk customer. Ni maknanya convenient ni lebih kepada memudahkan customer. Buatlah apa pun yang korang nak buat, tetapi benda tu memudahkan customer, dia dah masuk dalam kategori convenience dah, packaging yang convenience. Kadang-kadang macam baru ni tengok, macam dulu dia letak sos dalam botol kaca, tetapi rakyat Malaysia memang lagi suka dalam botol kaca sebenarnya. Lepas tu diorang convert sos tu ke dalam macam pouch tau, macam pouch yang boleh picit-picit macam kita punya pencuci muka tu kan, buat macam tu kan, macam pouch tu, yang betul, yang boleh picit-picit tu, tapi tak laku sangat sebab customer tak suka. Customer Malaysia dia suka dalam botol lagi, tak tahu apa hal kan, tapi tak apa, kita ikut customer kan. Sebab itulah sos dalam bentuk botol ada, dalam bentuk pouch tu pun ada juga. Dia ada jual dua-dua, sebab mungkin ada peminat juga pouch tu, tapi majoriti lagi suka botol kan. Klasik kot, dia susah nak move on. Okay, nombor 4, containment. Containment memang ni function asal lah, untuk letak makanan tu di dalam tu, untuk to contain the food lah, untuk simpan makanan di dalam container. Dia act as a container kan. Ini sebenarnya function awal ni, container dan protection. Nombor 4 dan 1 ni sebenarnya function awal. Yang 2 dan 3 ni function yang kemudian. Okey. 5 dan 6 ni baru-baru lah. Okay, traceability, ability to track any food, all stage of production, processing dan distribution. Okay, ini ability baru ni. Traceability ni ability baru di mana kita boleh track down dia di mana, proses tu. Dia rosak di mana, dia start di mana, siapa yang buat, hari apa, tahun bila,
benda tu ada record ke atau customer tipu ke, so boleh tahu dengan traceability ni, which is good lah. Nombor 6, tamper indication. Tamper indication, food tampering is the intentional contamination of food product with intent to cause, with intent mana-mana sabotage lah, with intent to cause harm to the consumer or to private company. Okey, ni bila bisnes lah, ni awak tengok bila bisnes ni dia macam dia akan ada business rivalry tau, macam ada yang bukan semua orang main bisnes ni main dengan bersih ada orang memang dia terbawa-bawa, dan bila dia buat bisnes dia akan tugasnya adalah sakit hati orang, kemudian dia nak jatuhkan bisnes orang. Memang ada bukan cakap bisnes kecil-kecil je, kadang-kadang kau tengok dalam kita punya sosial media memang Melayu sajalah yang kena kutuk kan, Melayu deki Melayu lah apa sebenarnya tak, sebenarnya semua sama je. Cuma bila kita duduk Malaysia ramai Melayu, kita cakap lah Melayu deki Melayu, tapi kalau kat China orang Cina benci ni apa sabur orang Cina, sama je. Kau masalah sabur masalah, ni manusia punya perangai sebenarnya. So bila berlaku benda tu, bila berlaku ada hasad dengki yang tu kan, tengok sakit hati tengok orang maju apa semua, apa dia buat dalam bisnes makanan, apa dia buat, dia sabotage, ada kasat sabotage so that's why bila sabotage kadang macam-macam cara sabotage macam-macam cara. Hati ingat kan, kalau nak tengok company yang ada food defense, antaranya adalah Kerry tau, Kerry. Nanti bila awak degree nanti, SEM ni tak boleh lah, SEM depan time bila COVID dah settle, korang cuba pergi ajak tanya lecturer korang nak buat lawatan ke Kerry ingredient dekat Johor. Okay, dia ada food defense nanti dia siap ajar lagi kalau kepada orang yang lawat tu berkenaan food defense ni. So better pergi sana nanti korang tahulah. Best sikit bila orang company tu yang cerita Okay, tapi dia defense Okay, there are several measures to detect tampering, including bending, special membrane, breakaway enclosure, special printing on the bottle, liners or composite cans such as graphite, or text that irreversible changes upon opening, and special printing that cannot be easily duplicated. Okay, ni dia punya fungsi-fungsi lah, dia punya banyak lah kat sini, tapi kat Malaysia tak. Ada kat Malaysia ada juga yang tamper indication ni, tetapi tidaklah semua produk ada sebab benda ni dia kena nak buatnya pun mahal nak buat packaging yang ada benda ni mahal jugalah. Tapi bagus memudahkan kita lah dan biasanya company yang sangat besar lah yang potensi dia kena sabur lebih tinggi, sabotage lebih tinggi, baru dia akan ada packaging yang macam ni Tapi it's good to have lah, good to have lah benda ni, sebab dia memang bagus lah protection je lah. Okay, categories of food packaging. Kategori primary packaging. Dia ada empat kategori dia ada sampai quaternary packaging Okay, pertama primary packaging. Packaging that, apa itu primary packaging? Packaging that directly contact with the food. Okay, so far dari sudut saya tengok korang punya video-video, waktu korang punya poster yang saya korang yang korang hantar tu, on packaging korang dah very good sebenarnya. Korang dah ada idea asal lah untuk packaging ni sebenarnya. Korang buat design pun dah banyak cantik dah so macam very good lah, tahniah korang yang tapi nak terangkan lah kat sini packaging tu apa packaging primary apa, secondary apa. Okay, primary packaging dia are directly contact with the food. Packaging yang pertama, contohnya kalau macam dalam gambar ni lah, kalau dalam gambar ni packaging pertama dia adalah plastik yang direct contact dengan makanan tu sendiri. Itu adalah primary packaging. Secondary packaging adalah kotak tu lah, kalau ikut gambar bawah ni secondary adalah kotak tu. Dia tidak in contact dengan makanan, dia in contact dengan primary packaging. Secondary packaging adalah in contact dengan primary packaging. Primary packaging adalah in contact dengan food product. Maknanya container yang pertama, apa packaging material yang pertama kita panggil primary, packaging material yang kedua kita panggil secondary packaging. Itu je. Kebanyakan company, kebanyakan produk dia primary dan juga secondary saja. Jaranglah yang ada sampai tertiary, quaternary ni. Tak tahu nak pack sampai 4 kali lapisan tu untuk buat apa, tak tahu. Untuk protection mungkin kot kan, tapi 4 tu macam tak nak bagi orang buka Ada sampai tahap tu kan. Tapi biasanya normally primary and secondary itu paling normal lah. Okay. Tertiary packaging that used to hold a group of product together for ease in shipping from the manufacturing facility. Okay, tertiary packaging ni biasanya digunakan untuk kilang saja. Kilang sebab dia untuk transportation je sebenarnya. That's why lah tadi macam saya kata jarang lah ada orang sampai nak jual barang first primary packaging, betul tak secondary, betul tak tertiary packaging. Narut dah, macam mana customer nak buka, susah lah nak buka kan. So that's why benda tu hanya akan tertiary dengan quaternary ni biasanya kilang-kilang je lah. Di peringkat kilang je yang biasa buat. Okay, quaternary yang packaging yang keempat.
Okey, keempat adalah packaging that contain compiled tertiary packaging containing product arranged in a wooden pallet or wrapped with plastic. Okey, maknanya packaging yang pertama letak dalam packaging kedua, secondary packaging. Secondary packaging ni ada banyak letak dalam tertiary packaging. Tertiary packaging ni banyak letak dalam quaternary. Maknanya dia banyak. Ini untuk transportation lah. Tertiary dengan quaternary ni biasa untuk transportation sahaja. Kita tak jual kat customer macam tu kalau jual macam tu jenuh lah. Tapi sekarang kalau korang beli barang online, dia akan hantar kat korang dalam bentuk tertiary packaging tau. Sebab dia ada packaging yang hantar online tu. Bila korang buka, korang ada secondary packaging. Tak kisahlah, lepas tu korang buka dia ada primary packaging. Biasanya macam tu kalau kita beli barang online lah. Okey. Ingat maknanya dia bagus daripada apa yang jadi daripada COVID ni, kita dapat belajar yang bila kita punya industri transportation ni meningkat, macam beli barang online ni meningkat, kita akan nampak fungsi tertiary packaging. Tertiary packaging ni dah banyak. Maknanya abang-abang JNT lah, pos laju semua ni hantar ke kita dalam bentuk tertiary packaging sebenarnya. Walaupun satu produk je. Ataupun 2 produk ataupun 3 produk. Lantaklah, tapi dia letak dalam tertiary packaging. Alright. Maknanya tertiary packaging ni dah start masuk ke consumer, ke final consumer lah, selain daripada industri je guna kan. Okay. Okey, container type. Jenis-jenis container yang buat daripada can, aluminium can, betul, ada yang buat daripada glass, ada yang buat daripada flexible pouch. Okey, flexible pouch ni dalamnya aluminium tapi luar dia dalam bentuk warna-warna, tak kisah plastik lah, tapi dalamnya aluminium. Ni kali cahaya ni. Dia ada kelebihan sendiri Okey, microwavable container. Sebab kenapa kena ada microwavable? Sebab tak semua plastik container ni boleh di-microwave kan. Okey, kita takut dia punya plastik tu ni chemical masuk dalam makanan. Kalau dia bukan jenis microwavable, kita belasah masuk dalam microwave juga, nanti chemical dalam plastik tu biasanya carcinogenic carcinogen dia akan masuk dalam makanan. So kita makan lama-lama kita kena cancer Itu yang that's why kalau nak makan yang packaging yang plastik packaging, kita tengok bawah dia microwavable ke tidak So kita tengok dulu. Okey, plastik container biasa dan juga edible film. Film yang packaging yang boleh dimakan sekali. Ada Ada juga. Okey. Ini nanti korang tengoklah video ni Video ni boleh tengok sendiri. Okey, packaging approaches. Packaging approaches. Ini kalau saya tak silap ada dalam food preservation. Dalam food preservation ada juga topik ni, CAP, MAP ni. Okey, tapi tak apa. Kita tinggal tengok semula Okay, there are 4 packaging approaches such as controlled atmosphere packaging (CAP), modified atmosphere packaging (MAP), vacuum packaging, aseptic packaging. Banyak lagi packaging sebenarnya, tapi untuk diploma level ni kita bagi 4 dulu Okay. Apa itu controlled atmosphere packaging? Okay, controlling amount of gases in food environment applied to post-harvest fruit and vegetable, reduce oxygen gas and increase carbon dioxide gas in airtight package. Fruit and vegetable we use oxygen gas and also release carbon dioxide gas in the sealed packaging. Also called as passive modification. Okay, dia kata kat sini banyak on vegetable dia kata. Okay, tapi idea dia adalah tak kisahlah nak letak produk apa kan dalam tu. Tapi contoh dia bagi ni packaging, dia bagi ni vegetable lah. Tetapi apa dia buat adalah dia reduce oxygen tetapi dia masukkan carbon dioksida. Okay, maksudnya dia macam dalam satu airtight container, dia kurangkan oksigen, dia masukkan carbon dioksida. Tapi mesti ada sebab. Kalau bila dia kata dikurangkan oksigen, maknanya oksigen tu dia dah belajar dah. Maknanya manufacturing dah belajar. Dengan adanya oksigen gas, dia akan rosakkan makanan. So that's why kena kurangkan oksigen gas. Tapi dalam kes ni, most likely oksigen gas tu diperlukan juga. Dia bukan kalau kata oksigen gas tu memang kaki rosak, dia akan keluarkan semua tau. Dia akan jadi modified MAP dia akan jadi MAP, dia keluarkan semua. Tapi dalam ni, dia kurangkan oksigen, dia tinggikan carbon dioksida. Reason dia adalah, dia nak melambatkan sayur ni punya respiration. Nak melambatkan saja, dia bukannya nak stop terus. So dia nak lambatkan saja. So dia soalan dalam kategori CAP. Tapi sebenarnya tak semestinya sayur dia boleh jadi lain-lain jugalah. Yang mana yang produk-produk tak tahan dengan oksigen tu, dia boleh kita kurangkan oksigen. Ni kalau kita kurangkan bermaksud kita masih perlukan oksigen tetapi kita tak perlukan banyak. Kalau banyak oksigen dia akan lagi cepat respiration. So that's why kita kurangkan sahaja Okay. Modified atmosphere packaging. Okay, exchange of air in a food package with a gas ataupun gas mixture to exclude oxygen gas in headspace. So ni maksudnya kategori tak mau langsung oxygen gas. Dikeluarkan semua oksigen diganti dengan benda lain ni. Applied to process food product
such as instant coffee, dried milk, baked product, fresh meat product dan lain-lain. Exclude mana dia buang oxygen gas and replace with nitrogen gas or carbon dioxide gas in the mixture. These gases will inhibit oxidation reaction in the product and also give antimicrobial effect. Okay, beza antara yang tadi, kontrol ni dia kurangkan oksigen gas, dia masukkan lebihkan karbon dioksida, tapi oksigen masih diperlukan. Tetapi dalam kes MAP, dia buang semua karbon dioksida, tak nak dah. Oh, maknanya benci betul dia dengan oksigen gas. Yalah, sebab apa dia benci? Sebab oksigen ni boleh merosakkan makanan dia lah. Soalnya dia benci untuk keadaan ini sahajalah. So dia keluarkan semua karbon dioksida gas, dia keluarkan semua oksigen gas, dia masukkan karbon dioksida gas ataupun nitrogen. Okey, benda ni sama macam ni contoh lah, dia kata yang mana produk boleh menyebabkan residity lah. Biasa oxidative inhibit oxidation ni sebenarnya residity lah, mana yang menyebabkan minyak, ada yang ada fat content di dalam dia tinggi, dia akan memang tak suka oksigen ni sebab dia akan rancid. Ingat apa-apa benda yang boleh menyebabkan rancid ataupun oxidation, dia memang akan buang oksigen lah, sebab oksigen ni adalah salah satu ejen pengoksidaan. So dia akan buang, dia akan buang, dia ganti dengan lain. So kenapa dia ganti dengan nitrogen gas dengan carbon dioxide gas? Carbon dioxide gas dengan nitrogen gas ni dia bukan ejen pengoksidaan. So bukan ejen, dia okey lah. Tapi banyak kan saya tengok antara carbon dioxide dengan nitrogen gas, masukkan nitrogen gas sebenarnya. Macam dalam, kalau korang beli keropok lah, belasah lah keropok macam jajan-jajan ni lah, twist ke apa ke contoh biasa kadang-kadang bila korang beli, macam ada udara, dia isi dalam 40% je daripada packing tu, tapi dalam tu macam ada udara tu udara apa? Udara tu sebenarnya nitrogen gas. Sebab apa? Sebab keropok tu biasa dia bakar ataupun dia ada minyak dalam tu, so bila ada nitrogen dia tak resik dah. Kalau ada oksigen dalam tu, lama buka dia akan bau macam tengik sikit dia macam tu. Okey. Ini fungsi lah untuk inhibit oxidation reaction dan juga antimicrobial effect. Tetapi fungsi utama dia sebenarnya inhibit oxidation reaction ni sebenarnya. Ini tujuan utama dia. Tapi dia ada tujuan-tujuan lain, iaitu give antimicrobial effect ni lah. Sebab kalau ada yang oksigen, yang bakteria yang ataupun mikroorganism yang memang suka oksigen, dia oksigen tak ada, mati lah. Betul juga, dia ada fungsi itu tak lah. Kejut aku. Okay, alright. Okay, vacuum packaging. Seterusnya, vacuum packaging Okay, vacuum packaging, ini buang semua air. Okay, yang tadi tu dia ada juga udara, dia tukar-tukar udara je. Tapi vacuum ni dia buang semua udara Okay, removal of air in packaging applied to fresh meat product. Flush nitrogen gas or carbon dioxide gas into packaging material to maintain quality. It can prevent changes of myoglobin, maintain red color and prevent growth of aerobic organism. Okay, maksudnya ini biasanya untuk ni lah. Tapi packaging bukan untuk, kalau tengok sebenarnya dia bukan untuk ni bercontoh je lah. Contoh je untuk daging lah. Tapi kadang-kadang orang tengok untuk cheese pun ada, untuk banyak apa di macam kerang-kerang ada, tengok banyak sebenarnya. Sekarang banyak dah orang, buah-buahan pun ada sekarang dah buat vacuum packaging ni, dah banyak dah, sangat banyak sebab dia memang bagus lah, which is kita buang semua oksigen. Dia buang semua oksigen ke apa, gas apa ke, semua dia keluarkan, dia pack terus dalam bentuk yang tight container ni, dia terus pack macam ni lah. So dia akan maintain quality maintain quality. Sekali dia tak ada oksigen atau nitrogen, kadang-kadang ada nitrogen gas ni ataupun carbon dioxide gas memberi kesan ke atas makanan tu, kadang-kadang ada tau. Walaupun tak banyak, oksigen lagi teruk lah, oksigen lagi banyak lah dia memberi kesan, tapi kadang-kadang nitrogen gas ataupun sampel makanan tu sensitif kepada nitrogen gas, sensitif kepada carbon dioxide, dia akan keluarkan semua sekali, senang. Dia senang keluarkan semua sekali, maknanya dia total airtight lah. Dia sahaja. Kalau rosak, dia lah yang menyebabkan rosak, bukan disebabkan udara-udara ni okey juga vacuum packaging ni, nice juga sebenarnya. Rasa dengan daging salai pun ada nak buat vacuum packaging sebab dia meat product Okey, seterusnya aseptic packaging. Aseptic. Okey, aseptic sebelum tu saya beritahu awak, aseptic tu maksudnya apa? Kalau perkataan aseptic tu keluar, aseptic tu bermaksud sesuatu benda yang masuk dalam satu kontainer. Contoh kontainer, kalau kontainer tu aseptic ataupun bilik, satu bilik tu aseptic. Apa-apa perkataan aseptic tu maksud semua yang berada di dalam tidak boleh keluar, yang berada di luar tak boleh masuk dalam, tak masuk udara. Itu maksud aseptic. Aseptically sealed tu maksudnya luar tak boleh masuk, keluar tak boleh masuk dalam tak boleh keluar. Macam tu ada dah terus betul-betul lock habis-habisan mana aseptic ni betul-betul lock habis, tutup habis-habisan macam tu. Kalau perkataan aseptic lah, aseptic room, aseptic packaging, aseptic apa-apa aseptic lah kan, maksudnya tu.
Okay, design to make product free from pathogenic and spoilage mechanism applied to processed food products such as UHT, milk, cultured milk, juice dan juga sup. Ni produk-produk yang senang-senang rosak ni, yang lagi senang rosak. Okay, rapid high temperature heating of processed food, then fill in the hermetically sealed into pre-sterilized container into sterile environment. Okay, food product will have superior quality on color, texture, flavor dan juga freshness. Okay, aseptic packaging ni idea asalnya sebenarnya dia nak halang daripada bakteria sebenarnya, nak halang bakteria. Cara dia buat adalah dia adu benda yang dia disterilkan. Makanan tu dia bunuh semua bakteria, masaklah, technically dia masak, bunuh bakteria semua. Lepas tu packaging material ni pun dia sterilize juga. Tak kisahlah macam-macam nak guna steam ke, nak guna gas ke, kadang-kadang nak guna gas juga, chemical gas ada yang guna gas apa semua, jadi bakteria mati dalam packaging. So bila mana packaging tu bersih. So packaging tu bersih, jumpa dengan makanan yang bersih, you seal, dia akan tahan lama lah. Itu je dia punya idea is that. Dan memang berkesan pun, memang dia akan tahan lama compare dengan packaging-packaging lain, contohnya macam vacuum packaging, plastik ni kita tak sterilkan plastik. So kita assume plastik ni tak ada mold kot, so kita packaging dia. So that's why ada potensi produk makanan dia akan rosak juga sebenarnya. Macam tu so that's why vacuum ataupun MAP ataupun CAP ni, dia packaging ni tu kita tak sterilkan, makanan tu je kita sterilkan. So that's why ada possibility bakteria akan rosakkan juga. Tapi aseptic ni susah lah bakteria nak rosakkan. Sepatutnya lah sepatutnya soalnya bocor ke apa ke rosak lah dia, tapi kalau tak memang elok lah. Dia macam canning juga, tapi canning kes lain lah. Canning yang dalam can tu sebenarnya dia tak ada shelf life tau, benda tu tak ada shelf life pun, dia akan elok sampai bila-bila. Canning adalah satu teknik yang shelf life tu dia letak, contohnya dia kata apa, expiry date tu diletak atas dasar ikut keperluan, itu ikut apa ni je, ikut keperluan KKM lah, Food Act lah. Okay, dia suruh buat macam tu. Tetapi realitinya, kalau realitinya ni untuk food tag je lah, untuk kita food tag lah, untuk orang awam tak payahlah awak ajar benda ni. Saya jangan korang sebab korang food tag. Packaging tu maknanya dia akan tahan sangat lama dia akan tahan sangat lama tu lah. So dia tak akan rosak, dia tak ada tarikh luput pun. Mana korang buka je, walaupun lepas tarikh luput korang buka, korang makan dia masih elok lagi. Macam tu tapi sebenarnya untuk canned food ni, canned food dia tahan lama sebenarnya. Tapi tak apalah, itu untuk kita je lah. Tak payahlah bagi tu orang, nanti kalau orang salah faham makan sakit perut pula. Okay, seterusnya plastic as packaging material. Okay, plastic is a polymer chain that consists of repeating monomers such as aromatic unit containing benzene ring and also non-aromatic unit. Okay, ni cerita pasal plastik lah, ada plastik tu saja. Plastic that were used in food packaging is thermoplastic. Okay, plastik yang boleh diubah-ubah dengan haba. Thermoplastic is plastic material that can be melted and resolidified without degradation, tapi menggunakan haba. Okay, several example of thermoplastic use food packaging are polypropylene (PP), polyvinyl chloride (PVC), polystyrene (PS), polyethylene terephthalate (PET), HDPE (high density polyethylene), low density polyethylene (HDPE), low density, HDPE high density lah. Okay. Polyethylene terephthalate ni yang banyak sekali kita jumpa dalam PET ni, PET bottle nombor 1 dalam botol recycle tu, dia nombor 1. Ini banyak dalam kita jumpa dalam air mineral, dalam botol mineral drinking water ke apa kan, banyak pakai PET. Okay, polyethylene terephthalate. HDPE, tapi ingat dia ikut harga juga mana ni. Harga paling murah adalah PET dan dia naik 2, 3, 4, 5. 5 ni banyak dekat yang tahan lah. Biasa kalau tengoklah plastik-plastik yang tahan lah, tak kisahlah jenama apa yang korang tengok kan. Plastik tu kalau dia kata boleh microwave, boleh apa, jenama apa-apalah, banyak je nama kat luar tu. So memang di kategori dia dah nombor 5. Simbol dia dekat recycle, simbol ni nombor 5 lah, maknanya boleh letak air panas. Kalau yang PET ni tak boleh letak air panas. Kalau you tak boleh letak air panas, tak boleh letak dalam microwave, tak boleh. Sebab apa? PET ni dia reason dan chemical dalam PET tu, dalam pembuatan plastik tu akan masuk dalam makanan. Dia akan menyebabkan kanser lah. So that's why PET ni tak boleh lepas tu orang kata kalau PET ni guna sekali je, lepas tu buang terus. Tetapi apa yang realitinya kita recycle juga kan. Waktu saya student dulu pun recycle juga, ambil botol tu refill juga dengan air kan. Macam lepas habis, contohnya lepas minum air coke ke apa kan, habis tu botol tu guna juga kan, recycle semula untuk isi air kosong lah apa semua. Tapi so far yang daripada saya belajar dulu waktu saya degree dulu,
tak digalakkan lah buat macam tu, jangan buat macam tu. Kalau boleh jangan buat macam tu sebab nanti ada chemical licin. Ada chemical licin tu maksudnya chemical plastik tu akan masuk dalam makanan tu. Tetapi lagi cepat kalau kita PET, botol PET ni kita letak air panas atau buat something menggunakan air panas lah, apa kan, nanti lagi cepat dia masuk So, tak digalakkan lah. Sebenarnya kalau korang nak recycle ni pakailah yang PP, at least nombor 5 polypropylene lah Okey. Lepas tu kat sini ada polystyrene. Polystyrene pula dia memang jenis tak tahan dengan ni juga, haba juga sebenarnya polystyrene ni, dan dia pencemar kan polystyrene. So packaging, kalau untuk packaging korang pakai PP polypropylene. Okey, tapi bila number ni secara logiknya bila dia ke arah yang lebih keras, lebih high density, dia lebih mahal Okey. Okey, barcode teknologi. Ini untuk traceability ni, untuk traceability punya ability untuk function untuk traceability, dia ada barcode. Kerana apa? Kebanyakan produk kita punya makanan banyak guna barcode, masih guna barcode. Kita belum macam kita ni maksud manufacturer makanan kita ni semua membuat makanan yang melibatkan makanan yang mass production kita biasanya banyak masih menggunakan barcode compare dengan QR code QR code dekat industri kereta dah pakai dah QR code. Tapi most likely mungkin jugalah ada yang company makanan yang dah start pakai QR code. So tak kisahlah mana-mana barcode ke QR code ke. Tapi so far kita tengok yang lebih mudah kepada customer adalah QR code sebenarnya. Barcode ni kita mana ada, tak tahulah apps boleh baca barcode kan, mungkin ada kan apps untuk baca barcode, tapi QR code ni lebih mudah lah sebab kita industri internet kita dah sangat bagus, so memang QR code lebih convenient lah untuk masa sekarang ni. Okay, barcode teknologi, kita tengok dulu lah barcode teknologi. Developed as a method of automating data collection. It consists of symbols that encode data to be optically scanned and converted them to the computer compatible digital data. Okay, commonly used in supermarket industry, food supply and food packaging. Yang banyak lagi masih digunakan barcode ni. It can offer food industry with the most efficient way to contain, control dan juga tracking inventory. Okay, so nanti katakan QR code tu quick response code sometimes being used. Okay, tapi sekiranya satu hari nanti korang kerja, lepas tu bos korang cakap diorang pakai QR, diorang pakai barcode. Lepas tu korang kata macam bos daripada pakai barcode lebih baik pakai QR code. Sebab dia akan link kepada internet apa semua kan. So korang boleh suggest lah untuk tukar ke QR code kalau bos setuju lah Dan QR code ni lebih mudah sekarang. Okay, anatomy of barcode. Okay, dia ada number system, dia ada manufacturer code, contoh ada kosong, number system dia ada 2 line. Kalau 2 line kosong, kadang-kadang tak semestinya 2 line, kadang-kadang ada 3 line, 4 line, ada yang tebal, ada yang nipis So ikut. Ada manufacturer code 1, 2, 3, 4, 5, contoh product code 6, 7, 8, 9, digital, check digital 5. Kadang-kadang benda ni dia memang dia bagi macam ni kita macam tak boleh baca tau. Dia tak adalah kata macam sangat spesifik. Contohnya 12 saya bulan 3 19.7 ke tak ada, dia tak sedirect itu lah. Itu kencingnya tu kalau kata terlalu direct tak. Biasanya apa yang nombor adalah contohnya 1 adalah hari Isnin. Macam tu tau. 1 depan ni ini adalah menentukan hari. Contoh 1 hari. Nombor 2 ni adalah sesi shift shift 2 daripada 4 shift dia ada shift yang nombor 2. Yang nombor 3 pula, dia dibuat dekat plan yang nombor 3, daripada 7 plan. Macam tu tau, dia tak adalah spesifik. Macam kadang-kadang orang tulis macam benda ni dah ada tarikh lah, sebenarnya tak ada. Tarikh ada juga. Contoh 4 ni adalah contohnya kuarter keempat tahun 2021 baru dia dicipta. 5 ni adalah hari yang kelima, contoh macam tu tau. So dia tak ada cakap direct berapa bulan hari apa, kita akan detect daripada benda ni. That's why bila kita scan, kita dapat tahu terus sebab komputer lah kan buat kan. Bila kita scan, kita yang scankan tapi komputer yang analyze, dia akan cakap hari apa, di bar nombor berapa, di kilang nombor berapa dia buat, semua dah bagi tahulah dalam barcode ni lah. Okey, tapi teknik yang sama juga ada dekat QR code. QR code ada banyak sama sebenarnya. Dia ability sama, cuma QR code ni lebih mudah ke online lah sebab banyak guna online. Kalau yang barcode ni ada banyak internal systemnya, tapi kalau QR code dia banyak online system lah yang pakai internet lah Okey. Ini beza antara dua. So far kita banyak pakai dua ni je lah. Kita jarang pakai, ada lagi teknologi yang baru tapi kita tak pakai lah. Itu terlalu canggih lagi. Kita rasa macam enough kot. Dengan dua teknologi ni pun dah enough dah. Cukup dah untuk niat kita nak traceability tu dah enough dah. Cukup. Okey. Habis dah. Habis dah. Okey. Habis. Alhamdulillah. Habis dah. Okey. Ada apa-apa soalan nak tanya?
Saya tak ada, sir. Okey. Tak Tak ada ada ke? Tak ada. Saya tak ada sir. Alright. Okey, sekiranya jika tiada apa-apa, dah 10 sukun awal lah hari ni lah sebab sikit slide dia sikit lepas dia direct je, slide ni direct boleh baca sendirilah Dia simple je. Okey, kalau ada apa-apa nak tanya nanti bolehlah tanya dalam grup grup WhatsApp kita kalau sekiranya ada apa-apa nanti, tapi benda ni direct je. Okey, saya rasa kalau sekiranya tiada apa-apa, ini adalah kita punya last class last class kita dah habis dah. Lepas tu minggu depan ada study week, minggu depan kita tu ataupun bila tarikhnya korang tengok dalam jadual lah, bila tarikhnya ada kita punya final test tu, buat pada waktu tu dan saya akan bagi tahulah untuk korang buat lah. So jangan risau so kena ingat. Dan biasanya final online test dia tak cover semua chapter, dia cover chapter belakang-belakang ni je. Yang selain daripada chapter yang daripada test first itu korang dah cover tu, kita dah tak repeat dah. Tak repeat dah yang chapter tu, kita akan cover chapter yang selain daripada itu Okey, bentuk soalan sama macam hari itu, soalan final test lebih kurang sama macam hari itu. Dia adalah yang kategori susah, ada kategori senangnya, tapi so far saya dah key in markah korang okey je, markah korang ni skor-skor je. So that's why soalan susah macam mana pun korang still boleh buat juga. So macam wah, ini bagus, pandai budak-budak Kutek ni. So saya rasa tahap susah pun, tahap susah macam tu je lah yang kita orang boleh buat pun soalan. Kita tak boleh lah buat soalan yang sangat susah macam level master ke PhD tu, tak ada untuk korang. So tak boleh buat tahap tu. So kita akan ada tahap lah, kalau diploma tak diploma lah. Paling susah pun macam dalam yang soalan hari tu lah, kata as a food technologist, you nak buat sekian-sekian, macam mana nak buat, itu je lah buat paling susah pun yang boleh bagi. Kita tak boleh lebih susah pada tu So dan dari korang pun manageable, boleh buat juga, still boleh score So okay, so the on assignment part semua korang dah buat, video-video semua saya cek, okay, bagus, tahniah, very good. So saya rasa macam kebanyakan korang memang boleh score A ni sebenarnya, tapi final test tu kena buat betul-betul final test kena buat sangat betul. InsyaAllah boleh A sebenarnya, boleh A. Sebenarnya semua orang, saya dah tengok dah record C2, D1 dengan D2, semua orang boleh score sebenarnya. Saya dah tengok list tu sebab saya yang key in markah korang. Oh, maknanya korang semua ni kalau buat betul final test betul-betul ni boleh score semua ni. So buat betul-betul lah. Alright, saya rasa itu sahaja jika tak ada apa-apa. So kita ada lagi 2 minggu. Kalau ada apa-apa nak tanya berkenaan chapter-chapter ke, bagi tahu je saya. Contohnya kata nak PM boleh, nak dalam grup boleh, bagi tahu je chapter berapa, slide nombor berapa. Nanti kan saya akan bantu teruslah. Alright. Okey, saya rasa itu sahaja untuk hari ini, untuk semester ini. Okey, saya nak mengucapkan terima kasih lah Terima kasih kepada korang sebab mendengar saya punya kuliah ni Terima kasih. Lepas tu kalau siapa yang macam ada record tapi post dekat ni kan, dekat korang punya YouTube ke pun bagus juga. Ada saya nampak itu, siapa tak buat. Ada yang letak juga, so which is good juga, dapat membantu orang So okay. Tadi ada satu soalan ni saya nampak. Okay, soalan final test MCQ, ya betul, MCQ juga. MCQ juga boleh which is good lah. Juga saya pun lagi suka MCQ sebenarnya daripada subjektif. Kalau subjektif korang bukan sikit 60 orang. Parah saya nak marking kan. So bagus juga komputer marking kan so MCQ je dan mudah untuk korang juga So okey lah. Okey korang ada apa soalan lagi? Kalau korang boleh tulis kalau segan nak cakap ke. Okey, terima kasih. Lepas tu okey, study guidance, kalau mana yang berkenaan yang penerapan, siapa yang mohon tu kalau dapat bulan 3 tu ambil lalu sebab so far saya dapat maklumat yang tapi pengambilan ni dia boleh berubah-ubah, dia tidak semestinya fix tau pengambilan degree ni. Siapa yang mohon ke Shah Alam, most likely sebab saya tengok Shah Alam punya pengambilan agak banyak tau untuk SEM March ni. So most likely korang mungkin majoriti antara korang mungkin akan dapat ke Shah Alam kot, most likely lah. So doa-doa lah saya bukan halau korang tak halau korang, tapi saya nak bagi korang view yang lain selain daripada duduk kat UiTM Kuala Pilah. Lebih baik duduk kat Shah Alam lah ubahlah pula angin takkanlah nak duduk Pilah bila tak syok Okey, Aisyah cakap penerapan bila boleh check nanti dia akan bagi tahu ni keputusan tu dekat korang punya SMS ataupun email.